Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di page lama tapi dah bertukar nama. Waalaikumsalam. Pagi-pagi Kartini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makcik Iza. Okey, sekejap Nurul nak lipat baju, customer nak pick up. Nak datang ambil. Rosaliza Abdullah, Iza Mawar, terima kasih. Terima kasih, tunggu line Nurul. Alhamdulillah. Kalau ada rezeki tu tak ke mana kan. Hari ni kita nak buat baju kedah. Kita nak buat baju kurung kedah moden. Baju kurung kedah moden. Okey, sekarang semua dah moden. Kilan Tirah. Okey. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, sekejap Nurul tengah lipat baju ni. Customer baru je call nak datang ambil. Tak apalah. Hari-hari baju baru. Okey, ini adalah baju Melayu yang kita buat. Tengok dah renyuk sikit dah. Ni baju Melayu. Nanti ada masa kita akan tunjuk, okey. Waalaikumsalam. Dah pakai baju semalam jahit. Kejap nanti Nurul tunjuk ya. Saja nak pakai kan, nak tunjuk. Belum basuh pun. Nak pakai kejap kan basuh. Ni baju Melayu. Waalaikumsalam. So sekarang ni page yang ni dah boleh pakai balik. Haris dah betulkan. Facebook dah bagi izin. Bukan apa, sebab Nurul tak ada ilmu kan. Main tekan sekali Facebook block Nurul punya. Bukan page yang kena block, Nurul punya Facebook yang nak masuk ke sini. Kena block. So sekarang Alhamdulillah dah okey. Jadi Nurul cakap dengan Haris, so kita pilih lah masuk balik ke dalam page yang lama ni. Sebab dekat sini sayang kan, ada banyak sangat video. Dan itulah, kalau nak buat page yang baru tu kena, yang itu baru berapa, dalam 10 hari. So yang ni dah lama. So ada banyak video dalam ni. Sayang. So Nurul cakap dengan Haris, kita kena delete lah salah satu. Jadi sesiapa yang belum share lagi yang tutorial yang selama dalam berapa, dekat seminggu dah juga. Zarni Nora. Okey, selamat pagi. Page yang lama tu, yang baru tu, yang nama Leni Satria tu, kalau boleh, kalau ada video-video dalam tu tolong share kan. Tolong share sebab nanti dia akan delete. Sekarang Haris tengah proses dia nak pindahkan, dia kena edit dulu dia punya video live tu. Waalaikumsalam Hasna. Dia tengah edit video tu, nanti dia akan masukkan balik ke dalam page yang ni. So nanti Nurul akan kekalkan satu page sahaja. Kemarin tu bukan apa, sebab sayang kan masa Nurul terbuang kalau Nurul tak share banyak ilmu dalam seminggu juga tu. Waalaikumsalam. So ni Nurul tunjuk, Nurul show baju. Ni semalam kita buat. Semalam kita buat baju kebaya. Tapi kain ni macam panas sikit lah. Dia macam kain, bukan kain cotton. Waalaikumsalam Kak Jasmine. Okey, ni baju yang Nurul buat semalam. Okey, dia nampak kembang. Dia kembang, memang sangat-sangat kembang. Ini longgar lah, dia tak ada. Nurul tak pakai zip pun. Nurul tak pakai zip. So depan ni Nurul buat mati je semua. Nurul tak pakai zip. Tak pakai zip, so bila pakai tu dia sarung je terus. Tak ada buat zip sebab dia los dekat pinggang ni kan. Los ni. So ada lagi banyak ni. Ada lagi banyak dekat pinggang ni. Jadi boleh terus masuk macam tu je. Walaupun dekat sini sempit, tapi Nurul terus masuk. Nurul tak ada buat zip pun. Ni Nurul jahit mati sampai ke bawah. Nampak? So kita boleh juga buat dengan kain sari. Semalam bila Nurul buat baju ni, ada customer datang ambil baju, terus dihantar kain sari. Kain sari yang 6 meter tu, boleh juga. Kain sari yang India tu kan, yang ada depan tu.
Macam makcik punya buat macam ni pun boleh makcik. Makcik punya yang tunjuk dekat Nurul Kain Sari tu. Kalau nak buat yang kurang moden, yang itu kurang sesuai tu makcik sebab kain dia ringan. Bahan depan. Oh yang ini, boleh follow balik dekat ini dia combine baju ni. Baju ni combine antara jubah, kemudian princess, kan ada saya buat baju Mira yang warna biru tu, yang baju jubah yang belah 6 tu. So dia combinekan, ini adalah jubah, kemudian dia ada potongan princess. So kita potong daripada sini. Untuk dapatkan kembang kita menggunakan teknik gigi buaya. Kemudian yang depan ni kita pakai macam kebaya. Ni kebaya, kita buat macam kebaya. So ni terbuka. Yang ni terbuka, nampak. Tapi Nurul matikan. Nurul matikan dekat sini. Macam biasa lebih sikit lah. So Nurul pinkan dalam 8,5 macam tu. Kira-kira muat kepala 8,5 ataupun 9. So pinkan satu, letak cangkuk apa tu kan? Betul Mak Rozi, ni kebaya panjang, kebaya labuh, tapi kita combinekan dia dengan teknik gigi buaya. So dia dapat kembang macam ni. Dia dapat kembang, sangat-sangat kembang, nampak? Kembang. Memang kembang. So memang selesa kita pakai. Memang selesa. Kain ni dah habis. Kain ni dah habis dah, tak ada. Guna kain sari pun boleh. Tapi dia kain jangan potong-potong, jangan kain yang 2 keping yang ini. Untuk Nurul dia saiz XL. 4 meter. 4 meter bidang 45. 4 meter bidang 45. Tu dekat nanti Nurul minta Hari postkan balik cara nak letak kain tu. Semalam dekat page yang satu lagi tu. Tengok belakang. Nampak bontot sekarang. Dia macam ni. Okay, so kita buat dart semalam, ada juga kita ambil untuk dart tapi still longgar. Ini tambah dia 3 suku. Ini dia punya kelonggaran dia dalam 3 suku. Kita tambah dalam 3 suku, kita gunakan dart. Jadi dia nampak terletak. So dekat sini pun ini longgar lah. Kalau macam yang badan besar sikit tu kena beli dalam 4,5 meter lah. 4,5 meter kan. 4,5 meter ni 4 meter boleh. Tapi kalau macam ini Nurul buat gigi buaya tu dalam 3,5 inci. Dia punya lebar gigi buaya tu 3,5 inci. Kalau dia 2 inci pun boleh. 2,5 inci pun boleh. Okay, pergi ke page yang semalam tu, yang Leni Satria tu, boleh share dulu. Nanti Haris akan delete kan page tu. Page tu nak kena buang sebab tak nak ada page banyak sangat kan. So kemarin tu bukan apa, kita wujudkan page yang itu sebab page yang ni saya tak boleh pakai. Ni sebab tak ada ilmu. Main tekan-tekan je. Mana-mana yang ni disuruh tekan-tekan. Lalas kena block. Tapi ni Facebook dah bagi izin balik lah. Dah bagi izin balik. So Nurul gunalah balik page yang ni kan. Sebab dekat sini ada basic. Dia ada basic, ada kurung model. Semua kita berdasarkan daripada kurung model. Nak buat baju macam mana pun, macam baju Kedah yang untuk hari ni tu pun basic dia adalah kurung model juga. Kak salam. Okay, sekejap ya. Nak keluar ya? Okay, sekejap. Ni kain lebih. Kan ada kain lebih hari tu. Tak boleh buat keluar kan? Nak keluar. Dia cakap tadi datang pukul 12. Okay, kalau ada apa-apa nanti suruh dia hantar balik. Okay. Belum. Dapat rezeki pagi-pagi. Alhamdulillah customer ambil baju pagi-pagi ni kan. Nurul buat baju, dia buat baju Melayu dengan jubah airline tu. Alhamdulillah dapat.
rezeki pagi-pagi. Okey. Oh, semangat nak belajar. Dengan customer, Nurul cakap semua Nurul buka kedai dalam pukul 12. Kan Nurul tak nak orang kacau masa kita buat live. Bagi Nurul berkongsi ilmu tu sangat penting. Dalam Telegram tu agak lama sikit sebab Haris kena edit dulu. Semua kan sebab Umi dia ni tak pandai, main redah je buat video pun main redah je. So sekarang ni Haris akan ambil masa sikit untuk edit video tu bila masuk dalam Telegram sebab kita tak nak video terlalu panjang. Sebab Nurul buat live selalu 1 jam lebih. Okey, jadi sesiapa yang apa, tolong share dulu yang dalam page yang tu, simpan dulu. Nanti Haris nak delete. Okey, hari ni kita nak buat baju kurung kedah moden. Baju tu polanya cikgu dah tunjuk tak lagi. Dah, dia dekat Nurul buat semua baju, Nurul buat. Baju Melayu buat semua. Janji benda tu boleh berjahit, semua ambil, semua ambil. Tapi Nurul kalau baju Melayu tu lebih pada ambil baju contoh lah. Okey. Baju ni, baju kedah, bila sebut baju moden, dia kena ada zip tau. Dia beza. Rezeki pagi tu. Amin. Okey, dia bila sebut baju moden tu, dia mesti beza dia ada zip. Tu baru baju moden. Tapi kalau baju kedah ni kita buat dia longgar, tak ada zip, tak ada apa. Tapi jangan salah faham. Bila orang sebut baju moden tu, dia mesti ada zip dekat belakang. So baju ni terpulang kita. Kita tengok dekat kain macam mana kain tu cukup ke tak. Nurul akan gunakan kain batik. Gunakan batik Sarawak. Sebab Nurul suka kain batik. Suka kain batik, suka kain cotton. So kita akan buat kain batik. Cicok ni hijau yang biru, hijau batik yang ada poket. Untuk yang ini kita akan buat sepasang dengan poket. Kita tengok dulu kain dia. Kalau kita cukup, kita tak payah buat zip. Tapi kalau tak cukup, kita terpaksalah belah belakang. So macam yang ini, belakang dia pun Nurul belah dekat tengah dia. Hijau batik yang biru, ide kan? Okey, so yang ini Nurul buat, Nurul punya ukuran juga. Nurul punya ukuran juga. Baju kedah ni dia longgar sikit dia, longgar. Okey, ini Nurul akan buat Nurul punya saiz. Bahu 15.5. Bahu 15.5. Lilit ketiak, lubang ketiak 18 inci. Panjang tangan 21.5. Suara Nurul tak dengar? Hello, suara tak dengar ke? Mas Tura, betul tak dengar suara Nurul? Ide kami? Ide. Oh, hijau batik. Hijau batik dia tong luar ke? Kan, yang biru langit. Oh, okey, clear je. Okey. So sekarang Nurul akan buat bahu 15.5, labuh tangan 21.5, dada 38, pinggang 36, punggung 42, labuh kita buat 30. Labuh kita buat 3. Terima kasih Kak Fatimah. Okey, labuh baju kita ambil baju kurung kedah ni dia pendek je. Kita buat lepas daripada punggung. 26.30 pun labuh. So mungkin kita akan buat dalam 28 lah. Kita tak nak buat labuh sangat, so kita buat baju tu dalam 28 saja. Kan? Baju pendek je. Kemudian bahu ke pinggang belakang 15.5. 15 lah. 15.
Hello Abing, Rosita, Jasma, Roshayati. Pakai nak ambil RM berapa? Berapa ya? Kalau kebaya biasa kita ambil 100. Mungkin ni dalam 120 boleh lah. Ataupun 100 pun dah okey. 100 pun dah okey. Tengok kain kan? Tengok kain. 100 pun dah okey kita ambil. Buatnya okey. Okay, dia macam biasa untuk baju kurung Kedah ni, basic dia adalah kurung moden juga. So, kena mantapkan kurung moden. Basic dia kurung moden tu kena betul-betul kuasai ya. Sebab baju apa pun kita buat, mesti kena dari kurung moden. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa, mula-mula kita buat garisan bahu. Okey, kemudian lubang ketiak macam biasa, lubang ketiak. Okey, lubang ketiak ini memang Nurul ulang, dia hari-hari benda yang sama. Hari-hari benda yang sama. Patutnya Nurul kena simpan pola kurung moden tu bila nak buat baju lain, just tekap je. Tapi tak nak. Nurul nak bagi. Waalaikumsalam. Mas Surat, mesti baju cantik-cantik. Betul. Itu adalah salah satu cara kita nak tarik customer. Bila customer tengok kita pakai baju lawa, customer akan hantar lah kan. Okey, ini adalah lubang ketiak. Macam biasa, 18 kita bahagi 2. Okey, kemudian bahu ke pinggang 15 inci. Pinggang ke punggung boleh antara 8 ke 9 inci. Upah baju tu tengok kawasan lah, tengok kawasan kan. Dah tu tengok kita macam mana kita jahit kualiti. Dia tak boleh nak samakan semua. Lain tempat lain. Nanti Kak Fatimah ya kita tunjuk baju Nurul dia dah pusing dah tadi dah. Okey. So dia punya labuh 28 inci. Okey, boleh nampak? Okey, macam biasa dia punya bahu bagi 2. 15.5 bagi 2, 7, 3 suku. Kita buat garisan dekat sini, 7 3 suku. Okey, 7 suku kita buat macam ni dulu. Kemudian dada kita bagi 2, bagi 4. Bahu ke pinggang belakang tu kena ukur. Kalau ikut standard dia antara 14, 15 atau 16. Tapi lain customer tu dia lain. So kena ukur. Warna biru. Ini nak 2 krek je. Okey, dia standard dia ada yang 14, 15 ataupun 16 inci. So dia yang sebaik-baiknya kita kena ukur. Okey, pinggang dada 38 bahagi 4, 9.5. Okey, 9.5. Baju kurung Kedah ni dia kategori dia longgar. Kita kena tambah dalam 1 inci. Tapi Nurul tak nak besar sangat baju tu. So kalau buat 3 suku pun boleh. 3 suku ataupun 1 inci. Sebab dia longgar kan. Baju Kedah ni dia longgar, kita terus sarung je macam tu. Dia antara dekat sini. Ini adalah kelonggaran. Ini kita punya basic lilit dada. Ini bahu.
Ni dada. So semua baju kena pakai baju ukuran yang ni ya. So yang untuk Nurul tambah 3/4. Boleh juga tambah 1 inci kalau nak longgar. Okey, Nurul tambah 3/4 saja. Sepatutnya dia yang baju kedah ni kita tak perlu nak ambil ukuran pinggang. Tapi kalau kita nak ambil pun tak ada masalah kan. Kita nak tahu je. Okey, pinggang 36/4 8 inci. Kita biar dulu sebab dia sebenarnya dia tak ada berbentuk dekat pinggang ni. Kemudian punggung 42 kita bagi 4, 10,5. 10,5. Kazan dah sedap pakai dah baju baru. Okey. So dekat sini kalau kita nak longgar kita boleh tambah dia dalam 1 inci ataupun 1,5 ataupun 1 suku. Sebab kita nak longgar kan dekat bawah tu. Tapi kalau kita macam nak cantik-cantik je, tambah 1 inci je lah. Jangan besar sangat. Dia boleh, kelonggaran dia ni ikut kita. Ataupun kita nak buat kembang pun boleh. Nak buat kembang pun boleh. Kita dekat sini nak tambah 1 inci, 1,5 atau 2 inci. Tak ada masalah. So Nurul rasa, Nurul baju ni Nurul akan buat kembang sikit. Jadi mungkin akan tambah, kita tengok daripada sini nanti. Nurul akan tambah 2 inci. Sebab Nurul nak baju ni dia macam kembang. Baju ni tak ada dot, tak ada apa. Okey. Kemudian kita baju ni terus je lah kita hubungkan antara dada dengan punggung. Sebab Nurul memang nak baju ni nampak kembang. Tolong share, tak apa. Share dulu. Kalau kita tak nak kembang, bawah ni nak ikut body, so ni kena masukkan macam ni. Tapi Nurul nak buat baju ni dia kembang. Kembang sikit. Sebab apa? Punggung besar kan. Bila punggung besar kita nak baju ni macam kembang sikit, dia cantik lah. Okey. So untuk baju kedah ni dia tak ada berbentuk dekat dia punya pinggang ni. Dia tak ada berbentuk. Tapi nama pun moden. So kalau kita nak dia ada bentuk pun tak ada masalah. Kita tambahlah dekat sini nak berapa. Nak 1,5 pun boleh kalau kita nak tambah kan. Sebab walaupun apa dia boleh pakai lagi. Tapi yang ni Nurul nak loose je dia, nak nampak macam macam tu je. Kalau macam ni dia terlalu besar sangat kan. Kalau kita nak masukkan sikit lagi pun tak apa. Boleh. Dia tak ada masalah. Yang dekat pinggang ni tak ada masalah. Kalau tak nak apa, termasukkan sikit lagi macam ni pun boleh juga. Cuma yang kita perlu tahu, yang baju kedah tu dia adalah baju yang longgar. Baju yang longgar. Bila baju moden ni kita boleh buat dua alternatif. Kita boleh pakai zip ataupun tak perlu pakai zip. Okey. So dekat ni dah. Untuk depan supaya tak ternampak dia jongkit, Nurul akan tambahkan dia 1 inci. 1 inci untuk depan. 1 inci untuk depan. So akan naik dekat sini dalam 3 suku. Okey. Nurul tak nak dia terlalu dia macam ni kan, dia datar sangat. Sebab kita memang depan tu dia agak sedikit tinggi. So ini kita turunkan dalam 1 inci. Kalau kita tak naikkan 3 suku pun, ikut pembaris ni pun dah okey. Sebab pembaris ni dah dia reka khas memang untuk ikut lekuk tubuh kita. Dia ikutlah. So kalau kita nak buat macam ni pun boleh. Ataupun kita sesuai je lah, kira-kira kan. Dia punya ni. Tapi selalunya Nurul akan naikkan dekat situ dalam 3 suku ataupun 1 inci. Tengok macam mana dia punya depan ni. Okey. So untuk yang belakang kalau dia ukuran standard, punggung tak ada besar, tak payah turunkan. Tapi kalau macam nak turunkan pun tak ada masalah, turunkan sikit. Macam kita ni ada punggung kan, so turunkan yang belakang tu 0,5 inci. Yang depan turunkan 1 inci. Nurul akan buat dua pola yang berasingan. Okey. Ini pola depan. So untuk leher, Nurul ada dia punya pola leher.
Tapi tak apa, Nurul nak longgar sikit dia punya leher. Nurul ambil dalam 3 inci. 3 inci, kemudian turun dekat sini 1 inci. Okey. Kemudian daripada garisan bahu ni kita bahagi 2. Bahagi 2. Untuk yang bahagian depan kita masukkan dalam 3/4. 3/4, okey? 3/4. Dia kena biasakan dia lurus dulu. Nampak dia punya lain sikit. Okey, ni kita buat macam ni. Kemudian yang belakang ni kalau kita nak buat dalam satu pola, okey? Kalau kita nak buat dalam satu pola, belakang kena ambil dekat garisan bahu ni. Boleh nampak? Yang belakang ni kita ambil dekat garisan bahu. Ini kalau kita buat satu pola. Baju ni satu pola pun boleh. So yang ini adalah untuk belakang. Okey. Ini belakang. Okey, yang ini belakang, yang ini depan. Okey, untuk pola baju kurung kedah ni kita boleh buat satu pola sebab dia sama ukuran dia. Depan belakang sama, tak ada beza. Okey. Nak pastikan ukuran ketiak ni betul. Ketiak Nurul dalam lilit dia 18 inci. Kemudian kita tambah kelonggaran dalam 2 inci. Ni untuk selesa lah, kita kena tambah dalam 2 inci. So kita kena dapatkan lebih kurang antara ni dalam 20 inci. Okey, sekarang kita tengok macam mana. Kita ukur sini. Okey, 9,5. Kita naik sini lagi. Okey, dapat dalam 20. Kalau kanak-kanak tak payah banyak sangat. Dia kena beza je lah. Tapi memang kena masuk yang depan. Kalau kanak-kanak Nurul selalu masukkan dalam 1/2 inci. Kadang-kadang 3,5 juga. Sebab kalau kita sikit kita masukkan dekat sini. Kan, kalau macam kita tak masukkan. So untuk dapatkan lubang ketiak yang cukup tu, kita kena turunkan dekat sini. So nanti dia punya ketiak tu akan terlalu labuh. Akan terlalu labuh kan dia ke bawah. Okey. Kalau kita tak masukkan, kejadian dia nanti dekat sini baju akan berlebih. Baju dekat depan ni akan berlebih. Ini macam yang baju Nurul ni pun dia akan terlebih juga. Jadi kita kena masukkan. Dia dua tujuan dia kita nak masukkan ni. Yang pertama, dia nak masukkan ni pun ada maksud dia. Kalau kita tak masukkan ke dalam, kita nak dapatkan 18 ni, dia kena turun lagi ke bawah sebab nanti tak akan cukup. Okey. Yang kedua, kita punya badan kita belah depan tu dia tak sama. Belakang dia lebar. Kalau depan tu dia kecil. Kan antara ni. Dekat sini. So kalau kita tak masukkan, nanti dekat sini akan banyak lebihan kain. Dekat sini akan banyak lebihan kain. So tengok yang baju Nurul ni pun pada Nurul dah buang tapi masih ada. Dia yang secantik-cantiknya. Ni nanti Nurul kena alter sikit. Ni Nurul kena masukkan lagi yang ini. So dia baju yang cantik tu bila kita pakai dekat sini dia tak ada garisan. Dia macam badan kita. Dia tak ada lebihan kain-kain. Itu baju yang cantik. Baju yang cantik. Kan macam ini pun nampak lebih tak? Nampak? Dia punya lebih juga. So kita tak nak ada lebihan ni. So Nurul sebab semalam mungkin dekat sini cara nak ambil dia punya dart ni mungkin kurang. So dia yang sebaiknya dia macam ni baju. So Nurul kena betulkan dekat sini, kena jahit lagi dekat sini sikit. Sebab dekat sini Nurul potong bengkok semalam kan. So kita yang baju yang sebaik-baiknya dia kena macam ni. Dia punya lubang lengan ni memang ngam dekat sini. So memang kena ambil. Belakang jangan ambil. Okey, belakang jangan ambil. Kalau kita ambil, nanti bila kita buat macam ni, dia akan tertarik.
Okey, belakang tu kalau boleh, kalau orang gemuk, kita kena keluarkan dia. Jangan kita masukkan lagi. Tu yang dia punya function untuk yang lubang ketiak ni. Sebab setiap apa yang dia buat tu nak masuk, nak keluar, dia ada fungsi dia. Kalau ada lebih macam ni, okey, ni baju yang nak kena alteration, ada baju alteration. Kan, bila orang nak suruh kecilkan baju, kita suruh pakai dulu. Okey, kita kena tengok bahu. Ada sebahagian baju. Okey, tak apa ya, potong-potong sikit sebab ini penting. Okey, ini sebab penting. Bila kita, ni ada customer nak minta nurul alter baju. Kalau orang minta nurul alter baju, dia cakap, "Kak, kecilkan sikit kiri kanan." Saya tak nak macam tu. Saya nak dia pakai. Sebab kebanyakan baju yang dibeli tu, bila dia akan besar daripada depan. Depan dia semuanya dia sama. Okey. So tak apa ya, nurul celok-celok sikit. Sebab memang kita nak belajar pun nak pandai. Bukan nak belajar baju kedah je. Sebab dalam baju kedah tu pun kita kena tahu basic. Okey, ni Nurul nak tunjuk lah. Nak tunjuk. Tengok ni punya semangat Nurul nak bercakap. Ni. Ini patutnya Nurul nak alter baju ni, Nurul akan buat show ya. Nurul kena ni. Okey, ni baju ni Nurul tahu juga baju ni. Okey, ni nampak tak? Dia punya depan dengan belakang dia sama. Nak tak Nurul tunjuk nak alter baju ni macam mana? Okey, ini garisan depan dengan belakang sama. So bila dipakai dengan customer sangat-sangat tak cantik. Sangat tak cantik. Ini bahu dia tak besar sangat, tapi bila dipakai dia tak cantik. Okey, bahu dia dalam 15.5 dah standard dah. Tapi dia punya ni nampak dalam 17.5. Dia punya dah ada ke depan. Kesalam. Ya ke? Tak boleh. Lama lagi. Siapa ya? Tak nampak muka. Belum nak apa? Saya nak ambil satu warna kain. Saya nak beli baju. Nak beli baju itu. Yang untuk kain dia. Kalau kain warna biru macam ni masuk tak Kak? Bawa je kain yang itu. Bawa je skirt dia. Skirt dia bawa. Jadi dia tak. Sekejap ya, sekejap. Bawa je, kena matching. Ni dah siap kan? Bawa je macam ni sebab dia tak boleh, nanti dia tak punya. Tak ada, sebab warna yang biru macam baju tu tak ada. Banyak ke baju warna biru ni. Janganlah pakai sama kan, dia lain. Kan sebab semua lelaki kan. Perempuan biru lain. Kalau lelaki biru macam ni, masuk tak? Ataupun biru ni gelap. Itu cantik. Biru yang itu. Baik bawa benda ni. Lepas tu tengok. Tak apa, ambil dulu. Lagi shopping kan ni? Kalau nak boleh cari baju Melayu anak je. Bawa ni baru dia ni. Kalau ambil kain sikit-sikit tak nampak. Nak plastik. Memang biasa dulu dalam pukul 10 ni. Tu ada banyak lebih kain dia. Ya. Tapi dia tak cantik dalam baju lelaki warna tu kan? Betul. Biru gelap ni banyak lah. Biru gelap tak pakai. Tak matching pula dengan baju perempuan. Matchingkan dengan tudung pun okey. Tengok tudung dulu warna apa? Tudung apa Kak? Tudung apa Kak? Macam ni? Yang ni pun okey. Nurul rasa yang ni pun okey. Yang tu lari kan sikit kan warna kan? Kalau nak sama seperti Okey. ya? Okey. Okey. Okey, nak tengok hotel ya? Tak apa, nanti besok siap yang ni Nurul hotel lah. Sebab Nurul pun janji dalam lama. So dia kena buat macam ni. Nampak? Ni kita kena cabut dia punya tangan ni semua. So kita kena ukur. Ini dia punya ukuran dada. Semalam Nurul ukur baru dalam 40. So kita kena cabut. Dia tak boleh macam kita nak kecilkan. Kiri kanan macam ni je tak jadi.
memang tak jadi. Bila dia pakai tu dah macam baju kartun dah kan. Dekat pinggang tu kecil, atas macam cendawan besar. So memang tak boleh. Ini yang bagusnya, bila bahu macam ni, so bahu dia dalam 15.5, 16 okey. Dia punya bahu 16 okey. So dekat sini macam kena dalam 14 ataupun 15. Dekat sini dia kena masuk 14 pun boleh. So ni kita kena buang. Kita kena buang macam ni dia punya. Baru baju tu cantik. Kita kena buat macam ni. Okey, kita kena buat macam ni. Tak boleh macam kita nak kecilkan dekat sini je tak jadi. Kita kena kecilkan sini. Lepas tu kan ini ketiak dia besar. Ketiak dia besar, lubang ketiak dia sampai ke bawah. So bila kita potong nanti, kita boleh dapatkan dia kalau ini dalam macam ni pun boleh. Okey, nanti Nurul akan tunjuk. Kalau petang Nurul buat, so sekarang ni Nurul tak kira nanti. Kalau petang Nurul akan buat, bila-bila masa Nurul akan buat live untuk alter baju ni. Alter baju ni. Sebab dia kena buka dulu, memang sangat besar. Dekat atas sangat besar. So kalau kita kecilkan pinggang macam ni, kan, punya ni macam ni, dekat sini tetap akan lebar. Dekat atas ni tetap akan lebar. Jadi bila dia pakai baju tu memang tak akan cantik. Memang tak akan cantik. Okey. Itu dia punya fungsi untuk yang masuk ke dalam ni. Okey, so untuk baju yang ini kita akan buat leher macam biasa, leher baju kurung. Leher baju kurung kita turunkan. Okey, kalau nak buat zip boleh, kalau tak nak buat zip pun tak mengapa. Sebab dia baju ni loose, besar. Ni besar sangat leher. Nurul ada bulan ni. Kenapa dia punya bentuk dia tak cukup? Nurul suka longgar sikit dekat leher. Tak nak tercekik-cekik. Mana Mia? Okay, so dekat belakang ni kena turun 3 suku. Ni tak boleh kurang turun daripada 3 suku. Sebab apa? Kalau dia tak cukup belakang ni, nanti dia akan tarik yang bahagian depan pergi belakang. Tu jadi baju terjongkit. Jadi bajunya terjongkit nanti kan. Jadi belakang ni kena 3 suku. Dia tak boleh setengah, tak boleh macam nak bagi rata macam tu. Dia tak boleh. Kena bagi sama. Okey, yang belakang ni Nurul turunkan dalam 0,5 inci. Sebab kita ni ada nampak. Ya, betul. Jasmah kena faham. Bila kita buat baju tu, kita kena faham. Bila kita buang tempat ni, baju tu akan jadi apa. Kalau kita tambah, dia akan jadi apa. Kita kena faham benda tu. Kalau kita nak turunkan bahu, sebab apa? Boleh. Okey, untuk sementara kalau Nurul tak ajar dulu kan, dia ni 1/6 leher. Boleh nanti Nurul akan bagi yang ini, Nurul akan bagi dia punya gambar nanti. Okey? Kita buat kat live. Yang ini untuk belakang Nurul akan turunkan dalam 1/2 inci. Okey, kita akan turunkan dalam 1/2 inci sebab apa? Sebab kita ada ponggong kan dekat belakang. So kalau kita tak turunkan, dia akan terjongkit. Dia akan terjongkit. Okey. Adik, tolong tengok kain Umi ada dekat situ tak? Kain yang warna biru. Warna biru batik, biru langit. Tengok. Okey, sekejap.
Dia ada 2. Boleh. So sekarang kita sambung ke buat tangan. Kita buat tangan ya. Kita ukur dulu yang ni. Nurul buat satu je ya. Nurul buat satu je dia punya pola. Kita potong dulu. Kalau baju kanak-kanak turun bahu berapa inci? Kanak-kanak tu biasa Nurul turun dalam 1/2 inci ataupun 3 suku. Okey. Baju yang dijahit semalam. Posisi sikit. Okey. Hari ni Nurul nak settlekan, tak apa. Kita live lama sikit. Nurul tengok bateri. Okey, bateri pun okey. Sampai Nurul nak potong baju sebab besok hari Sabtu kan. Besok hari Sabtu kita boleh menjahit. Hari Ahad Nurul cuti. Bukan cuti kerja. So besok hari Ahad Nurul cuti menjahit. Jadi nak settlekan baju tu tak nak bawa minggu depan. Nurul jenis orang yang tak suka bertangguh. Kalau nak buat terus. Nurul posing baju ni. Nampak? Ni dia Nurul matikan. Nurul matikan. So yang ini longgar. Dia masih longgar lagi. Kalau ikut pinggang dia macam ni pinggang. Kan? So masih longgar. Jadi Nurul boleh terus masuk je. Ni tak ada zip pun. Ni tak ada zip. So kita matikan terus sampai ke bawah. Ni kebaya. Ni kebaya. So ni belakang dia pun nampak kembang. Kembang. Jadi dia kita memang gunakan teknik gigi buaya. Jadi nampak memang sangat kembang. Okey. Ini 4 meter kain. Hanam ya. Okey, hari ni kita sampai ke menggunting kain. Kain dah ada. Okey, Nurul ada kain dah. Sekarang kita buat pola tangan. Kenapa lah ni? Cikgu matang saja. Boleh malah nanti buat. Bawah tak buka sebab dia jubah kan. Nurul buat ini jadi jubah, so dia tak buka. Okey, ini fokus betul-betul. Nurul nak tunjuk cara nak buat tangan. Okey, fokus betul-betul macam mana nak dapatkan lubang tangan tu. Okey, kita ukur dulu yang ini. Hari ni pecut sikit ya. Kita ukur dulu sini. Okey. Kita ukur betul-betul. 9 3 suku. Okey, kemudian kita dari sini sama juga cara dia. Okey, dapat ngam betul-betul dalam 20 inci. Kita tambahkan yang belakang dengan yang hadapan macam ni. Kemudian kita bagi 2. Kita lipat je kita punya 2. Dapat dia 10 inci. Buka leher baju yang Nurul pakai tu berapa inci ya, sebab tak ada zip. Nurul pun tak tahu. Nurul ukur. Nurul buka 11 inci. Kemudian Nurul pasang satu button dekat atas. Cangkuk kan. Nurul pasang satu cangkuk dekat atas tu. Okey, so ini campur dengan yang ni dapat 20. Bahagi 2 sama dengan 10. Tolak setengah inci.
Kalau keruk lengan lebih dari 40 ke atas, buat berapa? 4 atau 5,5. Kenapa 40 ke atas tu? Macam mana maksud dia? Yang 4,5 atau 5,5 tu dia tergantung kepada besar lengan dekat sini. Yang 4,5, okey Nurul faham. Yang 4,5 ataupun 5,5 tu dia terpulang dengan besar yang dekat sini tu. Okey, dia macam ni. Ini cara yang paling mudah untuk kita dapatkan. Kita ambil dulu garisan kepala lengan ni, kan? Okey, macam Nurul nak buat. Okey, kita ukur dekat sini. Kan? Senang kalau itu yang Nurul buat baju sendiri sebab senang, model dia ada dekat kita sendiri. Okey, kita ukur lengan kan? Kita ukur ketiak. Kemudian kita ukur lengan dekat sini. Okey. Okey, dalam macam ni lah. Ni dalam 15 lah. 15 pun besar ni. Tak tahu Norayu, dari dulu lagi dah cikgu suruh tolak setengah. Tolak je lah. Kan memang dia punya cara dia, matematik dia macam tu. So, Nora punya lengan dalam 15 inci. Ini cara kita nak tentukan dia naik 4,5 ataupun dalam 5 inci. Okey, sekarang ni kita tak nak dia punya lengan tu besar kan. Tak nak dia punya tangan tu besar. Nanti menggelebih baju dekat sini tak sedap pakai. So, kalau 15, kita boleh naikkan dekat sini dalam 16 inci untuk dalam 6 inci untuk sini. 15 jadikan dia 16 dekat sini. Kita buat dekat ni. 15 kita tandalah dekat bawah ni. Okey, 15 kita tanda dekat bawah ni. Tadi kan kita dapatkan ni 20. Formula dia. Lilit ketiak belakang campur dengan depan dapat dia 20. Kita bagi 2 dapat dia 10. Ini memang formula dia. Ini memang tak boleh runding lah ni, kena tolak. Kan kena tolak. Okey, kemudian kita dapatkan dia dalam 9,5. Kita ukur dulu lilit lengan dalam 15 ni, kena turun sikit lah. Sebab ini kan nanti akan masuk dekat bawah ketiak. So, kita turunkan sikit lah daripada bawah ketiak. Kita dapatkan dekat sini 15. So, dia kan tak jauh kalau kita letak macam ni kan. Lebih kurang. So, kita dapat 9,5 ni. Kita bawa ni. Ini kita adjust lah sampai mana dia. Okey, boleh faham? Kita tengok dekat sini. Ataupun senang macam mana Okey, kita 9,5 kita letak sini. Kita ikutlah dia naik ke mana. Kalau dengan ni kan kita tentukan dia 9,5 dekat sini. Naik mana. Tapi pastikan dia paling tinggi tak boleh lebih daripada 5,5. Kalau 5,5 dia terlalu tajam. Nanti bila terlalu tajam, okey, kenapa tak boleh 5,5? Bila terlalu tajam, dia dekat sini dia tak akan bulat. Dia tak akan bulat dekat sini, dia akan terlalu serong. Bila terlalu serong, dekat sini dia akan terkepit. Bila kita buat baju, dia akan nampak. Yang ini akan nampak. So, dia tak cantik. Jadi, dekat sini, dia tak boleh terlalu lancip, terlalu tajam. Dia nak bila kita pakai baju ni, walaupun dia besar kan, so dia tak terlalu nampak. Tapi kalau yang serong ni, yang ini, terlalu tajam, dia punya tinggi dia ni. Jadi dekat sini bila pakai dia, baju tu akan dia macam tak cantik. Dia tak cantik bila dekat sini tu. Dia akan sempit dan dia akan tertarik dekat sini. Tu dia. Jadi jangan lebih daripada 5,5. Okey. Kita boleh kalau macam dekat sini, kita boleh turunkan dekat sini sikit. Sikit-sikit lah, tapi jangan terlalu banyak. Ataupun kita kalau macam dia tak cukup, kita boleh lebarkan sikit ke sana. Kita boleh anjakkan sikit ke sini. Kita jangan turunkan dia. Okey, jangan turunkan dia. Kita boleh anjakkan sikit. Ini kan 9,5. Dia dekat sini, ni dalam Nurul punya dalam 4,5 ataupun 5 inci. Okey, katakanlah dia punya bila 9,5 dia macam dekat sini kan tak cukup. So kita boleh ke depan lagi. Jangan turun ke bawah. Okey, boleh faham?
katakanlah dia punya ni dalam 10 kan. Dalam 10. So bila kita buat macam ni kan dia naik terlalu tinggi. Kita kena batasi dia dalam 5 inci. 5 inci memang paling cantik lah. 5 inci paling cantik. 3,5. Kalau turun 3,5 boleh tak? 3,5. 3,5 dia tak ada cutting. Dia punya nanti bila 3,5 dia punya ni akan terlalu besar. Ni kejadian dia punya. Okey, ini kalau yang ini dia tak berapa tinggi, nampak? Ini kalau tak berapa tinggi macam ni, ini dalam 3,5 kan? Okey. Ni dalam 3,5. So dia kejadian dia ini akan besar. Ini akan besar. Sebab bila baju custom made tu kita kena ukur dekat sini, kan? Kita kena ukur. Ini pun Nurul kena buang. Nampak? Ini dia punya lilit tangan hanya 15 inci. Lebih kurang Nurul je dia punya lilit tangan dia dalam 15 atau 16 inci. So tengok berapa besar dia punya lebihan ini. Berapa besar dia punya lebihan ini. So dia pakai betul Kak Jasma? Betul. So kalau dia letak dalam 3,5. Okay, Nurul tunjuk kalau dia buat 3,5. 3,5 kan dekat sini. So Nurul punya kepala lengan tu dalam 9,5. Tengok dia punya kejadian dia sampai ke mana. Mana pensel? Ni Nurul tunjuk dia punya perbezaan dia. Betul tak? Ikut dia punya ni lah 45 darjah macam ni. Ikut dia punya kedudukan lah. Ini kalau 3,5 ya. Ni kalau 3,5. Ini 3,5. Tengok apa kejadian dia. Kita punya lilit ketiak tadi dapat dalam 9,5. Okey, boleh tengok semana besar tangan. So bila kita buat macam tu, mana kita nak boleh buat macam ni kan? Tak boleh. So kena buat macam ni. Lengan Nurul baru dalam 15 inci. So bila kita buat macam ni akan jadi tengok 17 inci, 8 suku. Jadi 16,5. Okey, boleh faham Kak Mastura kenapa tak buat 3,5. Bila buat 3,5 dia punya lengan tu akan besar, akan lebar. Sedangkan kita kalau baju custom made tu nak kena ikut body. Apatah lagi kalau orang buat baju untuk pengantin kan. Dia memang kena ikut lengan ni ngam-ngam. Lengan ni ngam-ngam. Jadi kalau 3,5 tu dia tak boleh dapat. So kalau 5 inci Nurul boleh dapat dalam 9,5 macam ni. So memang akan betul-betul ngam ikut Nurul punya lengan. Kalau orang lain kena kira lah dia punya lengan tu berapa. Okey. Labuh lengan 21 sebab kita buat kembang. Bila kita buat kembang dia tak boleh labuh sangat. So yang ini adalah 21,5. Okey, 21,5. Okey, so Nurul nak buat lengan dia ni besar sikit. Besar sikit. Sini kita bagi dua dulu. Kita ambil dalam. Dia macam Nurul nak buat macam loceng sikit lah tangan. Nak buat macam loceng sikit. So ni kita masukkan sikit. Yang ni kita. Ni kalau kita nak buat tangan kembang. Ni kalau nak buat tangan kembang. Okey, so ni kurang belas lagi. Okey, yang ini kita adjust lah supaya tak terlalu. So buat macam ni. So yang ini kita naikkan. Sudah. So yang ini kita bagi. Ini kita bagi guna tali tip saja senang. Kita lipat dua macam ni. Kita buat macam ni. Ini tak ada apa. Ini hanya untuk kita nak tentukan dia punya depan dengan belakang. Kita nak naikkan depan dengan belakang. Okey. So yang ini naikkan dalam 3 suku.
supaya dia nampak bulat dia cantik. Baju kurung kedah Zainab. Baju kurung kedah yang ada poket. Okey, kita ambil dulu yang ini. Okey. Yang ni jangan tajam sangat, kita bentuk macam ni. Kemudian yang belakang tu, kita jangan masukkanlah dia. Yang ini depan, yang ni belakang. Okey. Settle dah. Nurul tak ada baju raya dah, semua dah pakai. Semua dah pakai. Okey, siapa yang apa kena share dulu, nanti senang nak faham. Share dulu, nanti kena tengok dia, bila tengok sekali dia kita blur sikit kan. Ni poket. Kita nak letak poket, lupa Nurul nak letak poket. Dekat mana poket? Poket nak letak dekat sini. Dia dekat pinggang tu kena bawah sikit kot, kan? Nurul pun tak pasti berapa inci, tapi kena tengoklah dekat sini. Yang ini kita boleh keluarkan dalam 2,5 inci ni paras pinggang, so kena turunkan sikit lah. Kan, kita turunkan sikit dalam. Ini nantilah kita tengok. Nurul pun. Okay, kita potong dulu. Ni masa kita buat, nanti kita tengok. Nak kerja nak potong, sekarang habis bateri. Sekarang habis bateri. Cantik tak kain? Nurul suka simpan kain batik. Okey, yang poket nanti masa jahit Nurul akan tunjuk berapa dia punya saiz, sebab kita akan gunting dulu. Nurul baik tak padam. tak padam. So boleh tengok sementara kita tunggu dia punya panas. Nurul memang suka kain batik. Yang ni tak tahu dah dapat ke tak dapat. Ni dia kain batik. Nampak cantik kan? Cantik. So Nurul memang suka kain yang sejuk, yang serap peluh. Suka. Ni kain batik. Kain batik biasa. Mana tah dia punya tu? Kain songket. Kain songket. Cantik. Okay, ni kain dah simpan lama, dah berkedut. So kita kena gosok dulu. Okey, ini dulu kain yang Nurul jual. So yang cantik-cantik Nurul ketepikan dulu. Nanti insya-Allah lepas kita dah normal balik, Nurul dah boleh keluar balik kan, kita akan Nurul akan jual balik kain lah. Sebab selalu kain yang Nurul jual ni dia macam lain-lain sikit lah. Sebab Nurul buat baju ready made tak nak sama macam orang. Dia lain sikit. Ini sangat-sangat sedap pakai kain. Sangat sedap pakai kain dia ni. Cuaca panas ke, buat baju abaya. Baju abaya tu macam baju yang yang tebuk leher je kan. Boleh. Kita besok nak siapkan ni dulu, Nina. Nanti kita boleh buat baju tu. Saya pun suka pakai baju abaya tu.
Yang ni kain batik ni 2 meter. Dia kain batik yang untuk pakai biasa tu kan. Macam batik-batik viral, tapi ni tak viral. Ini kain batik, apa orang panggil batik Bali, batik Sarawak. Ini 2 meter kain biasa ni, kain yang untuk kain sarung tu. Ni untuk kain sarung tu. Boleh hari Isnin nanti kita buat baju abaya. Baju abaya. Nurul akan buat baju tu daripada selendang nanti. Ada selendang kan, kalau kita beli kain sari kita dapat selendang. So lebihan dia kita boleh buat baju abaya. Nurul ada kain chiffon nanti. Kain kipas depan ya. Cantik tu. Ada Nurul ada, baru je Nurul potong kain kipas depan. Adik, tolong ambil dek kain batik yang oranye tu dek. Kain kipas tu. Ya kipas depan tu. Buka. Boleh Kak Siti buat samping, tapi diorang ni anak saya ni rugi dia kalau buat samping sebab diorang tak rajin pakai. Kan. Kalau buat samping tu diorang pakai sekejap je. Lepas tu simpan. Dia lain sikit. Kain kipas macam ni ke? Ya. Norida. Kan kain kipas macam ni kan. So ni tak ada terbelah. Dia tak terbelah. Dia tak terbelah ni. Dia tak terbelah ni. Cantik tak? Ni kain kipas depan. Ni kipas depan. Dia nampak dia dari jauh dia macam ni. Dia macam ni. So aduh. Okey, dia kain dia macam ni kan. Buka lah kipas dia ni. Ini Nurul buat dua ni. Sepatutnya dia tinggi macam ni. Kalau tak dia tak boleh jalan. Tapi dia nak berkepit-kepit dekat lutut tu. So Nurul jahit 2. Kalau dia tak nak dia boleh buka. Bagilah love sikit. Alah, hai kesian Nurul. Belum nampak tak boleh pasang kipas. Bagi love sikit, share sikit. Nak ke macam ni? Cantik. Saja nak bagi panas je kan? Masih tak boleh tidur ni Masih tak boleh tidur ni nak cari kain ni kan? Tak apa. Lain kali ikut macam perangai Nurul suka kumpul kain. Okey, hari ni kita start gunting. Okey, yang ni Nurul nak letak dia dekat depan. Yang ni nak letak dia dekat depan. Wah, banyaknya love. Banyaknya love. Thank you. Seronok lah dapat love. Alah, janganlah Riz. Alah, admin ni kacau lah nak buat macam ni. Pernah buat tak jadi. Amboi, dah siap baju tu. Cantik. Alah, admin kacau lah. Ini sekarang Umi tak boleh lelong kain. Nak bagi panas orang ni kan. Nak buat baju cantik-cantik. Alamak, tak boleh besar pula ni. Nanti dek turunkan dulu yang okey, ni macam tak boleh dapat dia punya corak ni.
Dah buat baju kurung dulu. Betul lah tu. Okey, ini Nurul nak tunjuk satu teknik, okey? Kan, ini baju ni, kain ni dia bercorak. Ni lah, Nurul suka manipulasi pola, okey? Ini, kita corak ni nak kena letak belah depan. Taruh. Okey, bila letak belah depan, kan, yang ni tak cukup. Nampak? Dia tak cukup. Dia tak cukup dia punya lebar dia. Lebar dia kurang sikit. Okey. Lebar dia tak cukup. Ini ponggong 44. So macam mana kalau ponggong lagi besar? Dia lebar dia tak cukup, tapi Nurul nak juga tengah ni nak letak dekat depan. Macam mana kita buat? Nanti guna. Sekarang macam mana kita nak buat? Ni tak cukup kan? So kita potong dulu yang belakang ya. Kita potong dulu belakang. Nanti Nurul nak tunjuk yang depan dia macam mana. Kita potong dulu yang depan, yang belakang ni. Depan tu tak cukup, tapi Nurul nak juga. Okey, kita potong dulu. Cantik kalau kain kosong, tapi Nurul suka pakai. Dia berpeluh. Okey, kita potong dulu yang belakang ni. Nurul nak kekalkan dia punya kaki dekat bawah. Okey, Nurul nak kekalkan dia punya kaki dekat bawah. Amira, tolong pasangkan charger lah. Dia dah nak habis. Tu dekat situ. Okey, yang ini bila ada dia punya tu kan apa namanya, ada kaki, so bawah tu kita luruskan je lah. Okey, yang bawah tu kita luruskan sahaja. Angkat kaki ni. Ambil jarum pentul. Okey, ni Nurul buat terbalik lah, tak apa. Nurul buat terbalik. Masuk tak? Tak. Nak berapa? Semua bawa sini. Okey, yang ni Nurul buat belakang dulu. Okey, sebab Nurul depan nak yang ada pola tu juga. Cantik, tapi kain plain Nurul tak banyak stok. Kain plain Nurul nak kain yang sejuk je. Okey, ni kita buat macam ni. Yang bawah ni kita luruskan je lah. Yang bawah tu kita luruskan je. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa, yang ni kita potong 1 inci. Ni setengah inci. Yang ni boleh 3 suku. Yang ni kita. Okey, ni yang belakang. Kan ni yang belakang. So depan tadi kita tak cukup kan? Ni tak cukup dia punya ni, takkan kita nak kecilkan. Mana boleh kita nak kecilkan. So yang depan ni, kalau kain bercorak macam ni, kita kena pastikan dulu kita potong ni corak dia, pastikan corak dia sama. Jadi bawah dia sampai ke
Okey, bila kita tak cukup macam tu, macam mana kita nak buat? Ini punggung Nurul besar ni. Kalau ada yang besar lagi kan mesti dia tak cukup kan? Dekat bawah tu mesti tak cukup. So dia kena tambahkan juga. Okey, Nurul akan potong dekat sini sikit. Nurul akan potong dekat sini sikit. Tak apa, bertampal-tampal tak apa. Jadi baju tu cantik. Nanti dia kemungkinan poket akan berada dekat sini. 2,5, 2,5. So dekat sini akan turun dalam 1,5. 1,5 ni untuk poket. Kemudian dia akan ada 5 inci. Bawah ni 5,5. Ni poket ya, ni poket duduk kat sini. Okey, dia akan duduk poket kat sini. Dekat sini kan tak cukup. So Nurul akan sambungkan dekat sini. Nurul akan potong sikit dekat sini. Mana pembaris tu? Okey, ini Nurul akan potong macam ni. Sebab untuk apa? Nurul nak juga dapatkan corak yang ni untuk tengah. Tapi dekat sana dah tak cukup dah kan? Dekat punggung sini tak cukup. So Nurul akan potong, kemudian Nurul akan sambung tepi. Tak apa, kita buat dia kan. Walaupun baju kedah tu dia tak bersambung, tapi Nurul akan sambung. Nurul akan sambung dekat tepi sana. Kalau dapat lah. Sebab kalau untuk tangan, kan tak dapat tu tangan pula. Ini sikit dia tak cukup, sayang. Kan jadi kecil baju dia dekat depan tu. Okey, boleh. Nurul akan potong dekat sini. Okey, ini salah satu teknik kita nak menyambung bila kain tu tak cukup. Tapi kalau buat kain plain yang cukup, jangan ikut cara Nurul kan. Jangan ikut cara Nurul. Ini adalah cara apabila kain tak cukup. Dan Nurul nak juga yang bahagian belakang kain ni ada dekat tengah. Ada dekat tengah dan dia punya lebar baju tu tak kacau. Jadi Nurul akan potong. Nurul akan potong dia. Tapi kalau yang kain plain tu, jangan tiru Nurul buat macam ni. Ikut je macam yang kita buat yang belakang tu. Okey, yang ini adalah 1/2 inci. Yang ini adalah 3 suku. Okey. So yang ini kita buang lah. Ini macam biasa. Kita buat belahan dia dalam 4 inci atau 4,5 inci. Dia yang ini kita tak ada ikut dart, tak ada ikut pinggang. Baju ni kita tak ada ikut pinggang. Kita terus ambil dari pinggang ke punggung. Sebab dia baju ni longgar. Okey. Nurul nak ni juga. Nak letak ni juga dekat depan, tapi dia tak cukup. Okey, so kita kita tambah dia. Tak apa, tak ada masalah. Kita tengok cukup ke tak. Kita ambil untuk tangan dulu. Mesti ada lebih ni. Okey. Untuk pinggang tanpa dart kurung moden kena tambah berapa ya untuk pelonggaran?
Boleh 3 suku ataupun 1 inci. 3 suku ataupun 1 inci. Okey, bila kita potong kain bol corak, pastikan corak untuk tangan kiri kanan tu sama. Pastikan dia kiri kanan sama. Okey, ni macam ni. Okey, yang ini kita potong dalam 3 suku. Okey, yang ni bagilah dia sikit. Okey, so kita tetapkan 2 macam ni. Tetapkan 2 macam ni. Kan, so kita, yang ini kan dia masuk sikit kan. So kita masukkanlah dia sikit. Kita buang sikit sebab yang ini adalah untuk depan. Okey, kita kena tandakan dia. Laju sikit, okey? Tak apa. Sekarang kita akan potong sambungan yang tadi tu. Tadi tu kan tak cukup. Okey, tadi ni dia separuh. Ni belakang. Okey, yang ini depan. Kan, depan tadi tak cukup kan? Kita dah potongkan dia sebab Nurul nak juga dapatkan corak yang sama. Okey, kita letak ni ada lebih. Kita pastikan corak dia selari. Kan, kita pastikan corak dia sama. Kemudian kita letaklah pola yang sambungan ni. Pola sambungan ni kita letak. Okey, kita letak. Ni kita letak balik macam ni. Ini nama dia kita manipulasi pola. Manipulasi pola. Jadi mana-mana kain yang tak cukup tu kita akan buat dengan cara macam ni. Okey, kita pastikan dia punya letak ni sama, dia punya sambungan ni pun sama. Okey, kita buat macam ni. Kan sama dah ni sama. Ini pun dia punya sambungan sama, so kita okey, kita akan potong dia. Yang ni kita potong. Yang ni kita potong 1/2 inci. Okey, ni dia. Letak dia belah sini. Kalau jalan Ansori dah ada kan? Tak faham sangat lah. Tak tahu jalan Ansori. Tak tahu. Jalan Ansori. Tak boleh tekan dekat tu. Itulah, tak ada, tak keluar. Kalau kawasan kampung macam ni, memang payah sikit nak dapat. Kat sini jauh, nama buah semua, limau, nanas. Dia Ansori. Mungkin belah sana kot saya try. Sebab dia kata lot 18 lebih. 1874. Ni 1981 lah. Ni 19. Ya. 1981. Betul. Maknanya belah sini ganjil, belah sana genap lah kot. Mungkin. Terima kasih kau. Okey, sama.
Ni dia kita buat apabila kita kain tak cukup kan. Kalau kain batik dan kain bercorak, kita boleh buat kita boleh je buat macam mana janji baju tu okey kan. Jadi satu design pula. Sebab kalau kita nak paksakan memang tak dapat lah. Okey. Dia jadi macam ni. So tak apa, nanti dekat sini kita akan letak poket. Kan? Tak kisah sebab Nurul nak dia punya corak tu tetap dekat tengah. So kalau kita tak buat macam ni memang tak cukup lah. Kalau tak, dia baju tu akan terkecil. Nah, dia macam ni. Okey tak? Nanti dekat sini kita letaklah dia punya poket. Dekat sini kita akan tambahkan dia punya poket. Ini baju kedah dah design lain pula kan? Tapi nak buat macam mana sebab Nurul nak yang pola depan ni. Nak kain yang depan ni. So nanti kita akan letakkan poket dia. Kita letak poket dia dekat sini. Kita akan tambahkan poket. Kita akan tambahkan poket. Poket kita kena ni kan dia ada corak yang ni, ada kaki kain. Ada ke kaki kain dia dapat? Kalau boleh kita nak samakanlah dia punya kaki kain ni. Kalau kita nak letak dekat sini. Jadi tak ada cerita kain tu tak muat kan. Tak ada cerita nak muat. So yang ini kita ada kaki yang boleh sama. Kita boleh letaklah dia sama dekat sini kan. Kita boleh letak sama dekat sini. Okey, tak apa, saya lukis dulu. Kita potong yang ni dulu. Kita bila nak buat baju ni kena apa namanya? Kena berfikir. Kena berfikir. Jangan kita menyerah pada keadaan. Kita tak boleh dekat sini kita konas sini kan. Dia macam tu. Okey, so Nurul nak dapatkan dia samalah, tak nak dah pula dia lari kan. Kalau letak macam ni dia kelakar pula. Kita nak yang sama macam ni. Dia punya atas tu kita boleh buat 1,5 ataupun 2 inci. Kemudian ini kita letak dekat tengah dulu. Kita nak 5,5. 5,5. Kita buat dalam 7 lah dulu. Besar tak apa. 7, 3,5. 3,5. Tak apa, kapur ni boleh hilang nanti. 3,5. 3,5 ni kita nak buat untuk poket ya. Kemudian ni 5,5 ke dalam 6 inci. Okey, kita akan potong kat sini. Kan? Kalau kita nak buat dekat sini pun boleh. Kita nak kecilkan dekat sini. Tapi tak naklah biar dia. Dia macam ni. Alamak, silap. Patutnya kan Nurul masukkan dia ke sini. Kita tekan dia macam ni. Dah kecil dah poket Nurul. Kita buat macam ni, kita sorok dekat sini. Boleh lagi. Masih selamat. Okey, masih selamat dalam 5 inci. Nampak? Masih selamat. Dari bahu berapa inci? Nampak? Masih selamat. So nanti kita akan cantumkan. Poket ni kita masukkan ke dalam ni. Kita cantum macam ni.
kan. So dekat sini ada juga poket, boleh masuk poket kan. Dia macam tu. Ni kita cantum dekat sini. Ni kalau kita nak macam ni lah. Kalau kita nak tampal dia pun boleh juga. Kalau kita nak tampal boleh juga dekat atas ni. Kita tampal dia dekat sini. Tak ada masalah. Di mana pun. Boleh. Silakan share. Okey, ni dah settle dah. Besok kita akan jahit. Besok kita akan jahit dia. Okey, Nurul kain ni ada sepasang. Ada satu lagi. So, yang lagi satu tu Nurul akan buatkan untuk kain. Nurul nak buat untuk kain. Okey. Dah settle dah untuk baju. So, besok kita boleh jahit. Okey, ada pertanyaan ke? Ada yang kurang faham ke? Okey, untuk sementara kan Nurul ada 2 page yang kemarin tu Nurul buat. So untuk baju yang ini, boleh tengok dulu dekat page yang satu lagi tu, Leni Satria tu, sebab nanti page tu Haris akan delete kan. Sementara ni masih ada lah, masih ada, boleh tengok nak buat baju raya. So baju ni adalah baju jubah, tak perlu kain. Baju jubah, so sarung dia macam tu. Sarung dia macam tu, so masih boleh nampak dia punya cutting. Kan? InsyaAllah. Ni nampak dekat bahagian yang tak bersepah bahagian lain tu jangan tanya, memang bersepah gila. Sangat-sangat bersepah. Sangat panas. Tapi tak apalah, Nurul puas hati, Nurul boleh share ilmu, boleh berbagi, boleh kawan-kawan boleh buat baju yang lawa-lawa, kan? Boleh buat baju lawa-lawa untuk raya. Nanti kena mahirkan lagi dan kemudian insya-Allah boleh ambil upah. Ambil upah kan, ambil upah buat baju pelan-pelan insya-Allah. Yang pertama tu kita kena buatlah baju. Kita sebagai tukang jahit ni kena baju kita yang cantik lah. Baju kita yang cantik, dia bukannya kena kain mahal, tak. Macam bahu tu kenalah terletak dekat bahu. Macam kita kena macam-macam buat design lah. Untuk anak kita pun kena mula-mula macam tu. Dululah Nurul mula-mula macam tu. Kita buat design macam-macam. Dekat patung ni rajin. Nurul beli kain, buat design yang terbaru tu. Kalau ada orang nak beli, kita jual. Kita buat lah saiz S, M kan. Kita gantung banyak-banyak tu. Tu salah satu cara lah kita nak tarik pelanggan. Macam tu. InsyaAllah kalau kita jahit selesa. Macam Nurul kira tempat yang baru dekat sini kan. Nurul buka kedai dekat sini baru dalam 3 bulan. Januari. 4 bulan lah ni. 4 bulan. Ujung daripada Januari. Tapi Alhamdulillah customer yang datang tu pasti akan datang lagi. InsyaAllah. Yang penting kita kan. Orang datang sebab kita. Yang buat lagi cantik ramai. Yang buat lagi kemas ramai. Tapi kita macam mana pelayanan kita dengan customer. Kan. So macam Nurul sibuk macam tadi kan. Customer tu nak ambil kain dulu. Baju dia belum siap. Tak apa, ambil dulu, dia nak beli tudung. So kita macam bila customer datang tu, walaupun kita ada banyak masalah ataupun apa, kita jangan tunjuk dengan customer. Nak bergaduh habis-habis dulu kan. Tapi dengan customer tu pastikan seolah-olah kita tak ada masalah. Tak apa, dia bukan menipu, tapi kita kadang-kadang kena berlakon sikit. Bila kita meniaga ni, kita kena pandai berlakon. Jangan semua nak tunjuk. Oh aku tak boleh kalau tak tunjuk macam ni, nak tunjuk marah, nak tunjuk apa semua tak boleh. Kita bila meniaga tu, walaupun kita kena tengah sakit gigi ke, kenapa ke, bila customer datang tu, jangan tunjuk permasalahan dia dengan customer ataupun dengan pekerja. Dia macam tu. Alhamdulillah, ni dapat buat pola, dapat potong. So besok InsyaAllah kita akan siapkan baju kedah. Hari Isnin kita nak buat apa? Nurul nanti kita akan siapkan dulu kain. Kita buat dulu. Sebab Nurul bajunya ada pasang kain yang sama. So boleh buat dia punya kain kipas. Nurul pun nak berasa juga pakai kain kipas kan. Kita buat kain kipas depan untuk nak matchingkan dengan baju ni. Lepas tu baru kita buat baju abaya.
Baju abaya pun kita boleh pakai dengan yang ini. Nanti Nurul ada juga kain yang plain. Boleh juga kita matching dengan yang ini ataupun kain yang warna mustard macam ni. Okey. Terima kasih 100 lebih stay bersama Nurul pagi ni. Alhamdulillah kan. Nurul pindah-pindah dari page ni pindah ke page ni kan. Tak ada masalah. Yang penting tujuan kita satu, kita nak belajar. Kita nak belajar. So kalau kita macam stay dekat situ, kalau tak boleh dah tak buat. Tak ada macam tu. Kita tak boleh, kita kena cari alternatif. So macam tu juga dalam kita menjahit. Kalau tak tercukup kain ke atau apa, kita kena cari jalan keluar. Kita jangan berfikir pada masalah. Kita kena tumpu pada penyelesaian. Okey, untuk hari ni sampai dekat sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi esok hari last. Kita akan siapkan, lepas tu hari Ahad kita cuti, kita akan sambung lagi pada hari Isnin macam biasa pukul 10 pagi. Okey, Assalamualaikum. Bye.